Ramai pemimpin-pemimpin yang kita dah tengok. Dan hari ini Anwar Ibrahim. Takkanlah sikit pun otak kita tidak boleh menilai mana yang lebih baik. Bukan yang lebih maksum, mana yang lebih baik. Mana yang pandai menjimat duit negara. Mana pemimpin yang tidak berhutang dengan sesuka hati. Mana yang boleh menurunkan inflasi. Mana yang boleh menarik pelabur dengan cepat. Dalam tempoh setahun sekarang ini dia jadi Perdana Menteri. Ya. Ini bila tidak ada isu, main isu konsep. Ini dah ada. Dah tak ada modal. Nak cari isu rasuah tak ada. Penyelewengan tak ada. Apa lagi isu? Konsep lah. Nak tunjukkan Anwar ni maksiat. Anwar ni kerja dia buat maksiat. Main isu konsep. Tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kamu nak main isu tu dengan nawaitu tak betul. Bukan kerana kamu nak bela Islam sangat pun. Bukan kerana kamu anti maksiat pun. Tapi kerana nawaitu politik kamu. Kerana kamu tak suka konsep, bukan kerana nak membela Islam. Tetapi kerana nak berpolitik, nak memburukkan imej Anwar Ibrahim. Sebab itu Allah tunjukkan di depan kita berlaku juga konsep yang lebih dahsyat di Serambi Mekah. Untuk apa? Untuk kita berfikir. Sampai bila puak-puak ni nak tunggang agama? Walau kita dah jawab isu konsep ni. Setahun PMS jadi Perdana Menteri. Cuba kira berapa konsep yang dia dah buat selama setahun ni. Kamu 14 kali lebih di zaman kamu. Apa yang kamu tak bawa konsep dekat negara kamu di bawah pemerintahan kamu 3 bulan. Apa konsep yang kamu tak bawa? Penyanyi yang terang-terang LGBT pun bawa dia ke negara di waktu kamu merintah. Anwar baru satu Coldplay tu pun. Sebelum ini apa tu? Konsep apa sebelum ini? Yang tengah-tengah malam konsep terus dibatalkan tu. Kan? Yang terus dibatalkan tu. Itu ketegasan kita. Kita buat peraturan dengan ketat, kamu langgar, tak ada bagi peluang. Malam tu juga dihentikan. Terus cabut penyanyi tu naik ke terbang balik. Itu cara kita. Kita dah bagi peraturan. Jangan ada unsur-unsur yang tidak baik. Tapi dia buat juga. Buat aja terus stop malam itu. Sepatutnya malam esok ada lagi. Tak ada can. Kau dah bayar tiket ke tak bayar tiket, penganjur kau jawab sendiri. Dan penganjur dibawa ke balai polis untuk siasat. Dan penyanyi itu pun lari. Subuh, tengah-tengah malam lari. Tolak lagi ke Singapura. Ini cara kita. Aku buat untuk kamu nak berhibur, terutamanya kepada yang bukan Islam. Kamu ada yang bukan Islam, kamu ada hak untuk berhibur. Okey, kami sediakan dengan peraturan-peraturan yang ketat. Langgar, kami tidak ada kompromi. Dan malam itu dihentikan. Berbeza dengan di Bacok. Pakai seksi, berlaku pelanggaran, ada orang hentikan. Tak ada saudara, sampai habis. Tak ada siapa nak hentikan. Sampai habis. Dah habis baru kecoh. Ada orang berhenti, ada orang pantau. Tak ada. Nak pantau macam mana? Tok Lebay pun sekali tengok. Itu beza saudara. Kita tegas, termasuk baru ni Coldplay. Seperti mana Wabi Fahmi sebut, kita ada kill switch. Diumumkan. Kill switch maksud dia apa? Bermakna kalau berlaku saja pelanggaran, pop, terus tutup. No, tak boleh sambung. Walaupun baru satu lagu kamu nyanyi, ketika kamu langgar peraturan, stop, balik, tutup. Tiket kamu jawablah sendiri dengan orang yang beli tiket. Kenapa suruh langgar? Penganjur kena jawab. Ini cara tegas kita tangani. Bukan dengan bising bila dah berlaku. Tengok orang separuh bogel atas pentas. Bulat-bulat biji mata duk tengok. Bila sudah, baru sebut ini dah melanggar peraturan kanun hiburan lah. Kami amat kesal lah, dah melanggar lah apa semua. Dah berlaku pun. Tok Lebay dah penuh, dah jenuh mata duk tengok dah. Yang berjubah berkain pelekat pun duduk tu tengok situ. Lepas tu last kali beritahu apa? Tidak ada masalah sebab yang menyanyi itu bukan Islam. Kalau dia mendedahkan sebahagian anggota itu, dia bukan Islam. Betul lah. Habis itu Coldplay itu Islam. Yang kau bantah Coldplay itu, dia Islam ke?
Bila kamu ada je alasan kamu. Ya? Oh, dia penyanyi bukan Islam lah. Kalau macam tu, so dia telanjang. Bukan Islam. Ini alasan, saudara. Dia buat halalun tayyiban. Bila orang lain buat, ya Allah. Belum buat lagi. Belum buat lagi dah bantah. Belum buat lagi dah berdemo. Kuatnya pertahankan hukum ni. Belum lagi konsep. Berminggu-minggu lagi konsep berjalan. Dah keluar amaran. Jangan buat. Kami akan berhimpun. Kami akan berdemo. Belum buat lagi. Ya, Tapi ke tempat dia, sampai ke sudah orang tu terpentas bertelanjang. Tak ada masalah. Sebab apa? Syar'i. Jawapan dia apa? Itu bukan Islam. Biarlah ada dedah aurat pun. Nampak pusat pun. Dia bukan Islam. Pelik apa nampak pusat? Sanusi pun dah tunjuk pusat. Kan? Biasalah. Islam bukan menghalang yang bukan Islam untuk berhibur. Oh, tahu dia pula yang tu. Bila berlaku kat dia, tahu. Cuma orang lain tak boleh buat. Dia boleh. Dia nak kerajaan lain ni, kerajaan yang bukan dia nak kerajaan lain, mesti macam malaikat mentadbir. Jangan ada satu kelemahan, jangan ada satu dosa pun. Kena nak malaikat tapi. Tapi kalau dia lebih daripada setan, dia mentadbir. Bila Anwar, tidak cukup kuat lawan Israel. Tidak cukup kuat. Anwar bercakap di PB, tidak cukup keras, tidak cukup lantang. Anwar bercakap di parlimen lawan Israel, tidak cukup tegas. Anwar pergi jumpa kerajaan Arab Saudi, jumpa OIC, pemimpin Islam, jumpa dengan Mesir, Turki, tak cukup keras. Anwar Ibrahim melawan Israel. Habis yang keras tu macam mana lebay? Yang keras tu macam guru kami lah. Tuan Guru Haji Hadi. Bila jadi duta khas Timur Tengah dulu, dia kata kerajaan Malaysia berkecuali dalam isu krisis di Timur Tengah. Itu keras. Itulah keras. Kena berkecuali. Bukan saya com, Google lah. Ada yang kata saya temerang kan? Google. Haji Hadi, duta khas Timur Tengah, sikap kerajaan Malaysia dalam krisis Timur Tengah. Apa kenyataan Haji Hadi? Berkecuali. Itulah tegas. Itulah berani. Apa lagi bukti Haji Hadi berani? Sebab tu dia jadi kerajaan ketiga 3 bulan. Pesawat pejuang Israel lalu atas serban dia, saudara. Diberi keizinan lalu atas serban Haji Hadi. Tutup mulut semua para ulama. Semua telur kecut dalam jubah. Pesawat pejuang Israel lalu ruang udara Malaysia. Seorang pun tak selantang sekarang ini duk perkatakan seperti PMX. Zaman mereka, Israel lalu atas serban Haji Hadi pun tak mampu buat apa-apa, saudara. Tak mampu. Lalulah banyak kali pun, asalkan kami boleh duduk di kursi empuk di Putrajaya. Lalu dah banyak kali pun, asalkan kami boleh jadi duta khas Timur Tengah, bertaraf menteri, gaji besar. Itu waktu mereka jadi kerajaan, saudara. Sebab tu saya kata, waktu mereka jadi kerajaan, nak jadi kerajaan setan pun tak apa. Tapi kalau orang lain jadi kerajaan, dia nak kerajaan kita ni seperti malaikat. Jangan laku silap sikit je. Jangan laku silap sikit je. Anwar baca khutbah pun jadi masalah. Ini naik dia bercakap mohong. Khutbah mohong. Kalau negara pun mohong. Anwar mengislamkan rakyat Amerika di New York, itu pun jadi masalah. Menunjuk-nunjuk je Anwar ni. Anwar pergi solat setiap minggu, setiap Jumaat di satu tempat. Ini nak tunjuk je. Pergi Jumaat-Jumaat ke tempat lain. Anwar jadi imam menyolatkan jenazah ahli kabinet dia, walaupun tak pernah berlaku dalam sejarah kita. Semenjak merdeka dulu Perdana Menteri mengimamkan jenazah ahli kabinet dia yang meninggal dunia. Tak ada berlaku dalam sejarah kecuali Anwar Ibrahim. Dia sebagai Perdana Menteri, Salahuddin Ayub itu adalah anggota kabinet dia. Pada dia itu adalah keluarga dia. Dan dia sebagai ketua keluarga, dia yang paling afdal untuk menjadi imam solat arwah Salahuddin Ayub. Dia buat dan dia lakukan. Ada Perdana Menteri buat sebelum ini. Bukan kita nak cerita, Anwar pun tak cerita bangga, tapi kita tahu. Tapi itu pun nak tunjuk-tunjuk. Tapi kalau dia jadi kerajaan, Abah Din Cirit tu baca doa dalam bahasa Melayu pun dah dikata, hebat Perdana Menteri kita. Hari-hari baca doa Bukan senang je Perdana Menteri baca doa. Bahasa Melayu je pun. Doa PDF.
Kan? Hari-hari keluar kat TV. Oh, hebat dah ulama ni. Oh, perlu amin, amin, amin. Kan? Kita dah puji amin, amin. Dalam baca-baca doa tu, sakau bawah meja. Dialah pemimpin terbaik, dialah contoh orang Melayu Islam terbaik dalam negara kita. Contoh apa? Menantu lagi luar negara sampai sekarang tak balik. Kalau menantu pun tak boleh jaga, saudara. Anak menantu pun tak boleh jaga. Macam mana nak jaga rakyat Malaysia? Itu aja ukuran dia. Kalau otak kita ni masih waras berfikir, itu je ukuran dia. Nak jadi Perdana Menteri lagi, menantu pun tak boleh jaga. Ya, tak boleh nak tentukan. Sampai tak boleh balik sampai sekarang. Macam mana nak jaga rakyat Malaysia? Nak kata Mahathir hebat? Mahathir ni jadi penasihat kepada parti Islam. Apa yang dia nasihatkan berjadi? Kan Najadi itu ulama hebat. Takkan Mahathir nasihat dia? Mahathir ni usahakan nasihat jadi. Isteri dia sendiri pun, kita keluar, saudara boleh Google apa kenyataan Siti Asmah. Apabila orang tanya dia kenapa dia tidak bertudung walaupun dah pergi Mekah. Kenapa Dato' Sri Ahmad tak bertudung? Dia kata saya bukan tak nak bertudung, Mahathir tak bagi. Itu bukan fitnah, boleh cari kenyataan dia. Dia kata dia nak bertudung tapi Mahathir tak bagi. Mahathir tak benarkan dia bertudung. Usahakan Mahathir nak nasihat bini dia, dia tak benarkan Siti Asmah bertudung. Kamu nak harapkan Mahathir nasihatkan PAS tentang Islam? Anak dia sendiri yang terlibat dalam sister in Islam, yang Cikgu Bat duk cerita ke Kamaman baru ni. Oh, kalau Anwar Ibrahim perintah, maka jangan pelik satu hari nanti wanita akan jadi imam kepada orang lelaki. Ini gerakan sister Islam liberal di bawah Anwar. Cikgu Bat boleh tanya Mahathir, apakah sister Islam itu dan siapa di dalam itu? Siapa penyokong kuat kepada sister Islam? Kalau bukan Marina Mahathir. Kalau Mahathir tak boleh tegur anak dia Marina, dengan bini dia pun usahakan nak tegur. Dengan bini dia pun dia arahkan jangan pakai tudung. Dengan anak dia pun tak boleh nasihat. Kamu nak harapkan Mahathir tegur jadi? Sebab itu rosak, saudara. Memilih penasihat yang lebih teruk daripada kita, apa kita nak jadi? Sungguhnya kita nak pilih penasihat biar lebih hebat daripada kita. Sebab itu rosak. Negara kita dipimpin oleh Perdana Menteri Melayu Islam. Timbalan dia pun Melayu Islam. Raja-raja kita Islam. Agung kita Islam. Ketua Polis Negara Islam. Peguam Negara Islam. Panglima Angkatan Tentera kita Islam. Fikirlah dengan baik untuk masa depan kita, anak kita, cucu-cucu kita. Ya? Jangan diharapkan lagi pada Perintah Nasional, walaupun mereka rasa mereka dah kuat, mereka hebat, semakin berpengaruh. Tetapi hakikat dan fakta menunjukkan dah 5 orang dah di kalangan mereka menyokong PMX. Ini yang mereka khawatirkan. Dan kita bukan jadi orang yang wanak membabi buta. Kita bukannya orang yang mencagar otak kita kepada lebay-lebay penunggang agama ini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat bersama dengan saya di room ini. Terima kasih banyak juga kepada yang sudi berikan gift, rezeki, kongsi. Bolehlah minum kopi kan. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang berkongsi rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita terus dipelihara, dan yang paling penting setiap hari kita doakan supaya keselamatan, supaya Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan kepada Perdana Menteri yang kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia baru-baru ini diumumkan dalam PEDI baru ini kan, dalam program baru ini diumumkan kenaikan gaji daripada 1,500 kepada 2,000, 1,500 kepada 2,500 ringgit kepada PEDI. Saya pun dipanggil apa? Pendidikan digital, apa nama, saya pernah lupa. Tapi dia tambah RM500 semua kategori yang Anwar umumkan. Dan mendapat tepukan gemuruh bersorak anak budak-budak ni suka boleh naik RM500 yang Anwar umumkan. Dalam keadaan dia umumkan itu, dia pun tak ada gaji, saudara. Setahun Perdana Menteri kita tak ada gaji. Ini yang patut kita fikir. Setahun dia tak ada gaji, saudara. Dalam masa setahun itu dia umumkan gaji orang ni, dia umumkan ini, peruntukan ni, sampai dia lupa dia dah setahun tak ada gaji. Tapi dalam setahun tak ada gaji itu, apa imbuhan dia dapat? Maki hamun, fitnah. Itu yang dia dapat. Dengan keadaan tak ada gaji ni. Itu yang dia makan hari-hari. Kita ada di sinilah, maka dia kuat sekarang ini. Kalau kita lemah, dia akan lemah, saudara. Sebab itu, kita kena kuat. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.